Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera para pembentang, para juri dan hadirin yang berada di Dewan Pembentangan. Selamat datang ke pembentangan sesi selari 7 Konvensyen Penyelidikan Komuniti Pembelajaran Profesional dan Inovasi Pendidikan Program Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia kali ketiga tahun 2023 Kompi 3 2023. Pada petang ini, kita akan mendengar perkongsian ilmu yang akan dibentangkan oleh para akademik berdasarkan tajuk-tajuk yang telah dipilih. Sebanyak 3 kumpulan akan membuat pembentangan pada hari ini iaitu Au Ying Juan daripada Kolej Matrikulasi Perak, Zawiyah binti Marsah daripada Kolej Matrikulasi Selangor, Nur Adila binti Muhammad Hasnan daripada Kolej Matrikulasi Kedah. Pembentangan hari ini akan dijurikan oleh Profesor Madya Dr. Fariza Putih Behak selaku Ketua Juri Penyelidikan daripada Fakulti Pengajian Bahasa Utama Universiti Sains Islam Malaysia, Profesor Madya Dr. Nur Sazai binti Mat Saad, Deputy Dean Academic and International Universiti Sains Islam Malaysia. Para pembentang hadirin sekalian, di sini akan dinyatakan syarat-syarat bagi sesi pembentangan kali ini. Setiap pembentang akan diberikan masa 10 minit. Loceng akan dibunyikan satu kali pada minit yang ke-8. Loceng kedua akan dibunyikan sebanyak 2 kali pada minit yang ke-10. 5 minit diberikan untuk sesi soal jawab. Loceng akan dibunyikan satu kali sebagai tanda 5 minit telah berakhir. Semua peserta pembentangan dikehendaki kekal berada di dalam bilik sehingga tamat semua kumpulan membuat pembentangan. Hadirin sekalian, masa yang dinanti telah tiba untuk kita sama-sama mendengar dan menakul apa yang akan disampaikan sebentar nanti oleh para pembentang bagi kategori penyelidikan. Untuk itu, sesi pembentangan akan dimulakan dengan menjemput pembentang yang pertama iaitu Au Ying Juan daripada Kolej Matrikulasi Perak dengan tajuknya Penggunaan Rubrik Pentaksiran Kuarta dalam meningkatkan kemahiran penyelesaian soalan teknik pengamiran matematik. Dipersilakan. Selamat petang dan salam sejahtera saya ucapkan kepada para penilai dan hadirin yang dihormati sekalian. Tajuk kajian tindakan kumpulan kami adalah penggunaan rubrik pentaksiran kuartal dalam meningkatkan kemahiran penyelesaian soalan teknik pengamiran matematik. Kita mulakan dengan pendahuluan. Teknik-teknik pengamiran dalam topik ini adalah benda yang baru dipelajari oleh pelajar. Menurut Boji dan Fon 2019 dan Rahman 2018, topik pengamiran merupakan salah satu topik yang sukar untuk dipelajari oleh pelajar. Markah yang diperuntukkan dalam PSPM 2 pada topik pengamiran adalah sebanyak 23 markah. Ramai pelajar gagal dapat mendapat markah yang tinggi dalam subjek SM025 disebabkan tidak dapat menguasai kemahiran menyelesaikan soalan teknik pengamiran. Untuk mengatasi masalah ini, pensyarah memainkan peranan yang penting iaitu dengan mengamalkan pedagogi abad ke-21, pentaksiran dan penilaian serta konsep pedagogi pembelajaran bermakna. Dengan ini, pensyarah berupaya untuk mencapai kemenjadian pelajar dengan membantu pelajar meningkatkan kemahiran menyelesaikan soalan teknik pengamiran, menerap dan memupuk elemen pembelajaran abad ke-21 dan akhirnya prestasi belajar. Kita teruskan dengan refleksi amalan. Melalui refleksi kendiri pensyarah, subtopik teknik pengamiran merupakan topik yang mengelirukan pelajar.
Semasa menggunakan teknik pengamiran, pelajar tidak dapat memilih U atau memilih U dan DV dengan tepat. Itu yang pertama. Yang kedua, pelajar menghadapi masalah dengan pemilihan teknik, itu pelajar tidak nampak kerangka umum dalam teknik pengamiran tersebut. Daripada refleksi pelajar pula didapati 54% pelajar tiada idea untuk mula menyelesaikan masalah teknik pengamiran tu. 40% pelajar gagal memilih teknik pengamiran yang betul dan 6% pelajar menghadapi masalah dalam mengenal pasti pemilihan U semasa teknik penggantian serta U dan DV semasa teknik pengamiran bahagian demi bahagian. Hasil temu buah menunjukkan pelajar masih atau rasa takut hilang hala tuju ketika menjawab soalan teknik pengamiran. Selepas penghayatan tema pendidikan tersedia masa hadapan memperkasakan pembangunan modal insan, penggunaan rubrik pentaksiran dalam PDPC dapat menghala pelajar ke pembelajaran bidang STEM. Secara tidak langsung, pembelajaran bermakna juga dapat dicapai oleh pelajar dalam pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya adalah fokus kajian. Kajian tindakan ini dijalankan dengan berdasarkan model kajian tindakan Kod Lewin 1948. Penyelidik memulakan kitaran kajian tindakan dengan membuat refleksi, merancang aktiviti, bertindak untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pelajar, membuat pemerhatian dan membuat refleksi selepas setiap sesi aktiviti yang dijalankan, dan proses ini atau gelung ini diulangkan dengan kitaran yang kedua. Rubrik pentaksiran kuartal merupakan satu lembaran kerja dan disertai dengan sistem pemberian markah dan tahap penguasaan sesuatu kemahiran. Kaedah ini adalah satu penandaan dan penilaian alternatif hasil kerja pelajar yang pantas, mudah difahami dan sesuai untuk mengukur tahap penguasaan seseorang terhadap sesuatu kemahiran. Rubrik pentaksiran kuartal ini dimasukkan ke dalam Google Classroom dan ia mesra pengguna dan merupakan bahan rujukan semasa aktiviti perbincangan berkumpulan, penilaian kendiri atau medium komunikasi antara pensyarah dengan pelajar. Rubrik pentaksiran kuartal diperkenalkan kepada pelajar untuk membantu pelajar dalam menyelesaikan masalah pembelajaran matematik, seterusnya meningkatkan kemahiran menyelesaikan soalan teknik pengamiran. Terdapat dua objektif kajian. Yang pertama adalah untuk meningkatkan tahap prestasi pelajar dalam subtopik teknik pengamiran. Yang kedua adalah untuk meningkatkan kemahiran pelajar dalam menyelesaikan soalan teknik pengamiran dengan penggunaan rubrik pentaksiran kuartal. Kumpulan sasaran. Kajian ini melibatkan 12 orang pelajar jurusan sains sistem 2 semester yang terdiri daripada pelajar di bawah selian penyelidik sendiri iaitu semester 2 sesi 22-23 di Kolej Matrikulasi Perak. Seramai 9 orang pelajar perempuan dan 3 orang pelajar lelaki dalam kajian ini. Kumpulan pelajar ini dipilih ada berdasarkan pencapaian rendah dalam ujian pra-1 teknik pengamiran matematik. Kita teruskan dengan pelaksanaan tindakan untuk kitaran pertama. Satu sesi ujian pra-1 telah diadakan. Ujian pra-1 ini mengandungi 6 soalan teknik pengamiran. Pelajar diberi masa 45 minit untuk menjawab. Penyelidik menentukan 12 orang sampel kajian tindakan ini berdasarkan keputusan ujian pra-1 yang mendapat tahap gagal. Sampel kajian ini memerlukan bimbingan dan perhatian yang lebih. So dalam kitaran ini, yang pertama ini terdapat 2 sesi kelas. Setiap sesi kelas, PDPC dimulakan dengan agihan modul pembelajaran teknik pengamiran. Kemudian pensyarah memperkenalkan rubrik pentaksiran kuartal dalam Google Classroom. Di dalam kelas dengan menunjukkan kaedah penandaan serta penerangan penilaian untuk meningkatkan kefahaman pelajar tentang fokus penggunaan teknik pengamiran. Kelas PDPC dijalankan dengan tujuan untuk meningkatkan kemahiran dalam menyelesaikan masalah teknik pengamiran dengan penggunaan rubrik pentaksiran kuartal. Kemudian kita teruskan dengan ujian PO 1 iaitu dilaksanakan seminggu selepas sesi intervensi PDPC dengan menggunakan rubrik pentaksiran kuartal. Keputusan ujian PO 1 ini direkod dan dianalisis mengikut skor, grade dan tahap prestasi. Berikut adalah dapatan ujian pra untuk kitaran 1. So, hasil analisis menunjukkan ujian pra 1 ini bagi 12 orang pelajar sebelum PDPC dengan menggunakan rubrik pentaksiran kuartal. Bilangan pelajar yang memperolehi tahap prestasi gagal adalah 12 orang. Min keseluruhan adalah 7%. Kemudian kita teruskan dengan ujian PO 1 untuk kitaran 1. Dapatan menunjukkan sebanyak 6 orang atau 50% pelajar telah mencapai tahap cemerlang dan 3 orang iaitu 25% mencapai tahap kepujian, manakala untuk tahap baik adalah 3 orang juga iaitu 25%. Ini menunjukkan bahawa untuk terdapat peningkatan yang memberangsangkan dalam tahap prestasi selepas PDPC dengan menggunakan rubrik pentaksiran kuartal.
Kita teruskan dengan ujian pra 1 dan ujian pra POS 1 untuk kitaran pertama. Secara keseluruhan, min keseluruhan pelajar telah meningkat daripada 7% jumlah meningkat kepada 75%. Ini telah menunjukkan bahawa penggunaan rubrik pentaksiran kuartal dalam PDPC dapat membantu mencapai objektif kajian tindakan ini. Tetapi ada 3 orang pelajar, iaitu pelajar nombor 1, nombor 9 dengan nombor 10, masih berada pada tahap yang baik saja, iaitu markah dia kurang pada 60 markah dan perlu diberi perhatian dan dipertingkatkan lagi. Kita teruskan dengan kitaran yang kedua, iaitu penambahbaikan telah diusahakan, iaitu bagi memantapkan lagi PDPC penggunaan rubrik pentaksiran, kali ini dengan gabungan strategi bimbingan rakan sebaya, iaitu peer coaching untuk kitaran kedua. Fokus kitaran ini adalah untuk menekankan pendekatan bimbingan rakan sebaya. So 3 orang pelajar yang berpercaya baik dibantu oleh 3 orang rakan yang berpercaya cemerlang dalam kitaran 1, dan peranan mereka adalah untuk berkongsi pengalaman, membetulkan kesilapan dan bimbing rakan untuk menyelesaikan soalan teknik pengamiran. Setiap kumpulan menggunakan rubrik pentaksiran kuartal dalam Google Classroom untuk proses penandaan, kemudian penilaian. Pada ketiga ini, pensyarahannya bertindak sebagai pemantau dan pembimbing aktiviti pembelajaran pelajar. So, setelah selesai kitaran kedua, satu sesi ujian POS 2 dilaksanakan. Pelajar diberi masa 45 minit untuk menjawab. Penyelidik merekod dan menganalisis keputusan ujian POS 2 ini mengikut skor, grade dan prestasi. Berikut adalah dapatan ujian POS 2. Hasil analisis menunjukkan markah pelajar ada berada pada tahap cemerlang, iaitu 86 markah bagi ujian POS 2 ini. Ini menunjukkan prestasi ketiga-tiga pelajar ini telah meningkat, iaitu daripada grade C+ kepada grade A selepas PDPC dengan menggunakan rubrik pentaksiran kuartal dengan bimbingan rakan sebaya. Kemudian kita ada refleksi. Pelajar menunjukkan bersemangat dan yakin ketika menjawab soalan teknik pengamiran. Majoriti pelajar menyatakan rasa puas kerana mereka dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan diri selepas penggunaan rubrik pentaksiran kuartal dalam menyelesaikan soalan teknik pengamiran. Refleksi terhadap penyelidik pula, berasa sangat gembira kerana dalam proses ini kami dapat berkongsi pembelajaran, belajar juga antara rakan sekumpulan dalam proses untuk menghasilkan rubrik pentaksiran, dan kami rasa teruja jugalah ketika nampak hasil pembincangan kerja pelajar, iaitu kerangka dan rumusan tentang teknik pengamiran itu. Yang terakhir adalah refleksi tentang PDP. Elemen pembelajaran abad ke-21, pembelajaran kendiri dan pembelajaran bermakna telah wujud sepanjang pelaksanaan kajian ini, iaitu PDPC dengan menggunakan rubrik pentaksiran kuartal dalam meningkatkan kemahiran menyelesaikan soalan teknik pengamiran. Secara kesimpulannya, hasil analisis kajian tindakan ini menunjukkan objektif kajian ini tercapai, iaitu tahap prestasi pelajar telah meningkat selepas intervensi pengenalan rubrik pentaksiran kuartal dalam pembelajaran subtopik teknik pengamiran. Majoriti gagal berubah jadi majoriti cemerlang. So, hasil ini telah menggalakkan pendidik untuk berkongsi hasil dapatan tindakan ini dengan pensyarah-pensyarah lain supaya amalan ini dapat memberi manfaat kepada para pendidik dan juga pelajar. So, ini adalah contoh rubrik pentaksiran. So, kita nampak ada markah dekat sini. Setiap satu markah tu dia menunjukkan kemahiran yang pelajar perlu ada. Okay? Kemudian, ini saya terang kemudianlah. Yang ini adalah contoh penandaan. Kalau untuk satu ni, kalau pelajar tu dia dapat 0.75, maksud apa? Maksudnya, dia membuat kesilapan dalam proses pengiraan dan mempermudahkan fungsi tersebut. Kalau 0.5, dia buat kesilapan dekat bahagian yang tertentu. So, kalau kita tengok sini, kalau kita jumlahkan 3 soalan ni, kita dapat 67. 67 ni membagi, tahulah, dia punya tahap tu iaitu intermediate, dan dari segi kefahaman, iaitu yang pertama, penguasaan konsep yang kedua, prosedur yang ketiga, kemudian fungsi yang terakhirlah. So, ada 4 konsep tu. So, di sini ada ayat motivasi, dan ini yang dia perlu tahulah, apa yang dia perlu tambah baik kalau untuk pelajar tersebut. Kemudian, ini adalah rujukan, dan terima kasih. Baik, terima kasih. Ya. Okey, saya nak tanya. Ya. Okey, kenapa kitaran 2 tu ditambahkan elemen peer coaching? Ya. Sebab apakah dapatan dari kitaran 1 yang mempengaruhi pengkaji untuk menambah elemen peer coaching? Sebab dia mesti ada sebab kan? Ya, untuk kitaran pertama, kita tadi dah guna rubrik tu kan. So, pelajar dia nampak, maksudnya
kemahiran-kemahiran yang dia perlu ada. Kemudian kalau doktor perasan, mereka ada buat kerangka. Maksudnya dia nampak pattern tu. So pelajar yang tak nampak pattern tu, itu yang dia tak dapat skor yang bagus. Bila kita rujuk dia punya keputusan tu, di sini. So dia punya markah tu tak okey. So yang lain tu okey. So kita pilih yang 3 orang tu untuk bantu mereka 3 orang ni. Kalau kita sembang dengan mereka, maksudnya dia hanya ulang saja proses itu. Tapi bila kita minta bantuan daripada kawan-kawan dalam kitaran satu tu, mungkin frekuensi mereka sama dan kita boleh nampak mereka berbincang dan dia bimbing dia satu persatu untuk tengok pattern itu. Itu tujuan dia lah kami guna apa orang kata untuk peer coaching dalam kitaran kedua itu. Okay. So maksudnya purposely peer coaching is included. Jadi purposely? Saya nak maksudnya memang kita ambil peer coaching tu untuk improve you punya quarter rubrik pentadsiran quarter. Tak, guna. Guna. Okay. Alright. So untuk yang kitaran kedua ni, di manakah elemen ataupun eksplorasi terhadap peer coaching pun tu? Kesan peer coaching tu. Tadi saya ada sebut bila dia dah buat dia punya rangka tu. Maksudnya dia ada buat satu rangka. Bahan tu saya ada letak kat sini. Tapi dia tak boleh buka ni. Saya tekan, saya tak boleh nak buka. Macam mana? Kalau saya boleh tunjuk kat sini. Tapi itulah dapatan tentang peer coaching ada tak? Dapatan tentang peer coaching. Sebab dia yang dipilih secara, maksudnya it's an informed decision that you make that decision to include peer coaching to improve pelajar punya tu. Yang pertama saya nampak pelajar yang sama aras kan, mula dia 6 markah 7 markah macam tu kan. Daripada situ mereka orang kata apa? Dia nampak pattern tu. Nampak pattern tu. So pelajar tu dia nampak pattern. Macam saya nampak pattern sebab saya dah ajar 10 tahun dah. Memang saya nampak pattern tu, saya nampak, dan kenapa dia tak nampak. So saya perlu cari kawan untuk bantu dia supaya frekuensi mereka sama. Itu tujuan dia, saya guna peer coaching lah. Daripada kosong tu sampai dia nampak pattern tu. Sekarang pelajar yang 3 orang tadi tu dah nampak pattern. Ya, tapi dia masih tak boleh capai all correct sebab dia ada calculation masalah. Tapi dia dah nampak pattern. Maksudnya kalau untuk pengamiran ini, yang pertama kita kena identify you. Kemahiran yang paling penting. Sebab kalau step pertama tak boleh lepas, no point untuk yang lain. So kemahiran ini bukan saya yang decide lah. Daripada kita ada satu grup pensyarah yang senior, mereka kata kalau dia macam ni, dia boleh dapat markah ni. So kenapa kita panggil dia quarter lah? Supaya pelajar tu dia nampak secara keseluruhan apa benda yang dia nak capai. Itu maksudnya kemahiran tu lah. Sebab itu yang saya katakan, rather than focusing on the student, on the performance or the grades, why can't we focus on the process of learning? Contohnya sekarang peer coaching is a very good technique. Tapi apakah yang berlaku dalam peer coaching tersebut yang perlu dieksplorasikan lagi? Jadi moving forward, jadi untuk yang sebab dia untuk next lah. Tapi boleh saya terangkan sikit untuk sementara waktu untuk kemahiran kan? Sebab mereka tak boleh nak decide. Sebab kita ada 2, satu tu by part, technical term lah, satu by part, satu substitute. Mereka memang berhasrat nak buat substitute, tapi bila buat kerja tu dia jadi by part. Kemahiran tu. So fokus dia adalah kemahiran dulu. Yang eksplorasi yang doktor cadang tu nanti kena kaji semula dia punya kerja dia. Does that mean that peer coaching tu is not helping jugalah? Bukan not helping. Dia buat masa ni saya hanya fokus kepada kemahiran dan saya tak pergi tengok dia punya proses how they help their friends. Itu yang saya boleh jelaskan. So dalam markah tadi saya ada sebut 2, satu grade, satu kemahiran kan. Sebenarnya markah tu saya rujuk ini. Tadi doktor ada tengok kan bila saya buat calculation tu macam mana so markah tu tak bermaksud kepada yang kita kira selalu yang K1, J1, K1, J1 tu tak ada. Kita fokus kepada kemahiran dulu. So makna dia kalau grade dia okey, capaian dia okey, makna dia kemahiran tu terbukti dia dah boleh ikut lah. Itu je fokus kajian saya. Okay, maknanya teknik pengamiran ini mempunyai 3 kemahiran. 3 kemahiran? Tak.
3 kemahiran. Sebab tadi you kata you menyusun. Yang pertama dia ni kefahaman. Maksud dia kefahaman adalah dia able to identify or not the you. The you, okay. Yeah. Kalau ini untuk substitution. Kita ada 2, substitute dengan by part. Saya fokus substitute. Yes. Yang pertama dia able to you tu. You. Mungkin dia ambil ini sebagai you, the whole thing. But actually the you is inside there. Itu yang pertamalah. Okay. Yang kedua adalah substitute. Bila dia differentiate dan dia boleh nampak tu. Kalau dah nampak kan, ni you, ini square root kan. Kemudian ini dengan ini kan. Dia jadi du kan. Itu substitute. Maksudnya dia dah capai kemahiran tu. Okay. Yang ketiga adalah integrate. Itu satu lagi cabaran. So bila dia integrate, dalam integrate ada 6 basic lah, doktor. 6, okay. Tak. That's why dia berkait-kait. Berkait-kait. Yeah. So sekarang kita hanya fokus kemahiran, dia boleh buat substitution method dulu. Okay. So dia tak berjaya yang buat yang last kan? Maksudnya calculation dia tak okay. It's just the calculation. Yeah. So calculation is another kemahiran or? Yeah, another one because integrate correctly. So maksudnya the technique tu has to be improved. Tapi kena fokus. Mula pun dia tak Awal boleh. Pun tak lepas lagi. Dia keliru. Belum lagi lah tu macam. Ya, ulang. The kemahiran that you are aiming, Aha. belum capai lagi lah. Dah capai. Sebab ada 2. Satu tu adalah penggantian. Substitute. Kan substitution kan. Satu ada lagi by part. So kalau dalam soalan test ada 6 soalan, 3. Okay. So belum lagi 2. Yang kata tak capai tu you belum explore lagi lah. Tak. Peer Kita coaching kena yang belum explore. ya. Maksudnya how the friend, the peer dia influence. Ya. Okay. Tak apalah. Maafkan saya. Saya dah cuba yang terbaik. Kami pun tak. Okey. Dia banyak technical term kan? Okey. Ya. Saya tutup bahagian saya. Okey. Yang kedua siapa? Adilah. Okey. Terima kasih diucapkan kepada pembentang yang pertama. Seterusnya dipersilakan pembentang yang kedua, Puan Zawiyah binti Marsah daripada Kolej Matrikulasi Selangor dengan tajuk kajian Kaedah Simulasi dalam meningkatkan kemahiran pelajar menulis persamaan kimia bagi mekanisme penghalujinan alkana. Dipersilakan. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Puan Moderator, Tuan Encik Muhyiddin, yang dihormati juri, rakan-rakan sekalian. Okay, saya Zawiyah binti Marsah mewakili rakan-rakan penyelidik akan membentangkan kajian tindakan bertajuk Kaedah Simulasi Take and Paste dalam meningkatkan kemahiran pelajar menulis persamaan kimia bagi mekanisme penghalujinan alkana. Okay. So ini adalah apa yang pelajar perlu pandai menulis. Kalau kita tengok pun dah seram dah. Okay. So apa yang pelajar kena belajar adalah pertama untuk menulis persamaan umum tindak balas, dah satu tindak balas, and then satu persamaan kimia untuk langkah pemula rantai, yang ini untuk mekanisme tidak balas lah, and then dua persamaan kimia untuk langkah perambatan rantai, 3 persamaan kimia untuk langkah penamat rantai. So pelajar perlu mahir untuk menulis persamaan kimia bagi mekanisme penghalujinan alkana.
Okay. So sebab kami mengadakan kuis kepada pelajar, so markah pelajar tu kebetulan pula rendah bagi pelajar modul 3, jadi kami memilih seramai 36 orang pelajar modul 3 kami sebagai peserta kajian ini. Okay. So berdasarkan kepada pemerhatian, didapati jawapan tutorial pelajar mengandungi banyak kesilapan, manakala markah kuis mereka rendah kerana ramai yang tidak mendapat markah penuh bagi soalan menulis persamaan kimia bagi mekanisme tersebut. Jadi melalui temu bual bersama pelajar, mereka mengatakan halangannya adalah banyak persamaan nak kena hafal dan tidak tahu cara melukis anak panah separa dengan betul, tidak faham tentang pemutusan homolitik, kurang faham tentang spesies radikal bebas, juga tidak faham tentang pembentukan ikatan kovalen. Maka kami menjalankan ujian pra khusus untuk mengenal pasti item kesilapan yang kerap dilakukan pelajar. Okey, jadi melalui analisis jawapan ujian pra, 5 item kesilapan pelajar telah dikenal pasti dan kami mendapati hanya jika salah satu item tersebut dibuat, ia boleh menghalang pelajar daripada memperoleh markah yang diperuntukkan. Okay. So item pertama yang biasa pelajar silap adalah dia salah melukis struktur hasil, tidak menulis UV sebagai reagen tindak balas. And then yang kedua, pelajar tidak menggunakan anak panah separa, dia gunakan anak panah penuh. Okay. Item ketiga, dia tidak melukis kedudukan anak panah separa tu dengan betul. And then lagi dia tidak menggunakan simbol dot untuk spesies radikal bebas. And then item yang kelima, pelajar salah menulis struktur organik iaitu struktur yang bukan radikal bebas. Okay. So berdasarkan kepada ujian pra, kami mendapati markah peratus jawapan betul bagi setiap item. Setiap item adalah rendah. Tapi yang lebih tinggi ni untuk persamaan umum tindak balas lah. Jadi secara puratanya peratus jawapan betul tu hanyalah 32.78%. Jadi berdasarkan kepada refleksi tersebut, kami mengubah pengajaran konvensional yang sedia ada kepada pengajaran baharu yang lebih bercirikan pedagogi. Okay, so fokus kajian kami tentulah untuk memperbetulkan 5 item kesilapan pelajar tersebut, sebab jika item kesilapan itu tidak diperbetulkan, so pertama pelajar akan hilang motivasi untuk mempelajari 8 lagi jenis mekanisme tindak balas. Kemudian sistem setiap item kesilapan ni, jika buat satu pun pelajar akan hilang markah. Jadi untuk memenuhi objektif umum, kajian kami bertujuan untuk meningkatkan kemahiran pelajar dalam menulis persamaan kimia bagi mekanisme tindak balas pengaruh jenis alkana, manakala objektif khusus termasuklah pelajar boleh menulis persamaan umum tindak balas dan persamaan kimia bagi mekanisme tindak balas, boleh menunjukkan ataupun melukis anak panah separa dengan tepat, juga melukis struktur radikal bebas dan struktur organik ataupun struktur yang bukan radikal bebas dengan betul. Okey, so kajian kami ini adalah berdasarkan kepada model kajian tindakan Chemist and McTaggart. So sekarang ni kami habis kepada golongan yang pertama. So habis refleksi, kita akan mula kepada golongan yang kedua. Okay. So bila kita merancang tu, so kita akan pilihlah kaedah yang bersesuaian lah untuk mengajar pelajar yang lemah ni untuk boleh menulis persamaan kimia. So pertama soalannya adalah kenapa kaedah simulasi dipilih? Sebab kimia organik ni benda yang pelajar tak nampak dengan mata kasar. Jadi kita nak tunjuk, oh inilah karbon, inilah free radicals, inilah pemutusan ikatan. Jadi kita pilih kaedah simulasi ini supaya dia boleh nampak dan pelajar boleh menguasai konsep yang diajar dan berupaya untuk memindahkannya ke situasi sebenar.
So selain itu, so kita pilih pula kenapa teknik tear and paste. Padahal dia satu kaedah koyak dengan tampal je. Okay. So teknik ni memang mudah. Pelajar ni memang daripada sekolah tadika pun dah belajar koyak, dah belajar tampal. So dia tak memerlukan kata kemahiran yang khusus. Lepas tu kaedah ni pula boleh diadaptasi untuk mekanisme tindak balas yang lain. Lepas tu sebab dalam tindak balas kimia ni, kalau kita kata tindak balas kimia mesti melibatkan kepada pemutusan ikatan dan pembentukan ikatan. Jadi sebab tu kita gunakan teknik tear and paste. Okay. So terdapat 4 fasa dalam kaedah simulasi ini, iaitu fasa orientasi, fasa latihan, fasa proses simulasi dan fasa perbincangan. So semasa fasa orientasi ni pensyarah bagi tahulah learning outcome untuk hari ini. So kita akan belajar tindak balas, penghalujanan itana. So lepas tu kita pergi pada fasa latihan. So pelajar akan terima bahan-bahan lah, bahan-bahan. So pada fasa latihan ni, bila pelajar dapat handout ni, so dia akan tanda dekat mana kedudukan untuk dia tear dan di mana pula kedudukan untuk dia paste. Sebab bila ikatan tu dah tear, so dia akan jadi free radical. So dekat paste tu dia akan mencantumkan free radical dengan free radical untuk membentuk ikatan yang baru. Okay. So seterusnya dekat fasa latihan ni, so kat sini pesyarat akan mendemonstrasikan aktiviti tear and paste lah. So dekat situ bila kita ada tear and paste tu, pelajar nampak lah dekat mana reaction dia kan. Okay, so ini fasa proses simulasi apa yang pelajar dah buat. And then fasa pembincangan ni, pelajar akan menulis semula semua tindak balas berdasarkan aktiviti yang dah buat pada template pertama, kedua dan ketiga. Okay. So daripada dapatan kajian ni, kita nampak peningkatan peratus jawapan betul secara puratanya adalah 51.7%. Daripada graf pula kita boleh nampak ada 4 item ni meningkat sangat ketara, tapi tidak pada item yang ketiga. Okey, jadi berikut adalah impak kajian dah. Okey, kat sini sebab objektif umum dan khusus kita dah tercapai, jadi secara tidak langsung ia juga menambah baik amalan PDP pensyarah, ya. Dan pelajar juga boleh meningkatkan markah. Terbukti jugalah intervensi menyokong pemahaman dan kebayaran pelajar. Pelajar lebih mahir menulis persamaan kimia dan pelajar akan lebih berbudi motivasi untuk pada masa depan lah. Okey, kelebihan intervensi ni, bahan pelajaran interaktif dan bersesuaian. Teknik tu memang mudah faham. Kaedah simulasi ni pula menggalakkan pemikiran kreatif dan kritis pelajar, menggalakkan pelajar pembelajaran aktif. Kaedah yang digunakan pakai untuk kaedah ni boleh digunakan pakai untuk mekanisme tindak balas yang lain. So kelemahan di sini dia kurang berkesan sikitlah untuk item yang ketiga, jadi kita akan buat penambahbaikan untuk dia. Okey, seterusnya penambahbaikan pada masa hadapan. So kita tekan bertumpukan pada langkah-langkah pelaksanaan simulasi, menambah baik langkah-langkah pelaksanaan, mempelbagaikan struktur akana. Tadi kita guna itana, so kita akan ganti dengan struktur akana yang lain. Mengubah, kita akan buat kit untuk pensyarah pula, buat demo kat depan. And then kita boleh juga adaptasi ke dalam bentuk digital, dalam bentuk drag and drop, menggunakan aplikasi Google Slide ataupun live worksheet. Okay, so yang ni untuk, yang ni untuk tayangan video.
Okey, terima kasih Puan Zawiyah. Okey, berkenaan dengan intervensi yang telah digunakan tadi, menarik sebab dia sangat mudah dan juga tepat ya dengan tapi cuma nak tahu apa sebenarnya yang mendasari pemilihan teknik tersebut. Sebab pelajar dia tak tahu apa sebenarnya yang berlaku dalam tidak balas kimia. Tapi sebenarnya bukan dia susah pun. Tidak balas kimia itu adalah pembentukan pemutusan ikatan. Jadi dia pemutusan ikatan antara dalam molekul organik itu dan dia akan bertukar dengan molekul yang lain daripada reagen tidak balas. So ada dua je perkara penting dalam tidak balas kimia. Pemutusan ikatan, pembentukan ikatan. So dia tu memang sangat sesuai untuk pemutusan ikatan lah. Kaedah koyak tu. Lepas tu kaedah tampal tu kita menyatukan antara dua spesies untuk membentuk ikatan yang baru. Maknanya intervensi tersebut tu datangnya daripada para pensyarah sendirilah. Ya, sebab kami rasa macam pelajar ni lemah sebab dia tak boleh nak bayangkan tindak balas tu berlaku macam mana. Jadi kita buatlah kaedah Faham. koyak tampal. Okey, jadi maknanya ada tanya tak pelajar apa pandangan mereka dengan kaedah tersebut? Dia kata kaedahnya baru dia nampak lah. Okey, bila pemutusan ikatan tu merefer kepada pemutusan politik yang menghasilkan free radical ni apa bahasa Melayu? Radikal bebas. Radikal bebas. Nama saya kimia kat situ. Jadi pemutusan ikatan tu menghasilkan radikal bebas dan phase tu pula kombinasi dua radikal bebas untuk membentuk ikatan yang baru. Jadi tindak balas tu dah berlaku dah. Baru dia nampak bila dia buat TN phase tu. Okey. Okey, maknanya datang daripada pensyarah lah ya. Okey, baik. Mungkin dengan pengalaman yang begitu lama sekali itu ya. Okey. Alright, faham. Okey, disebut tadi bahawa item ketiga itu okey bermasalah. Okey, saya tahu tidak termasuk dalam kajian ini, untuk kertas ini, tetapi out of curiosity lah. Ada tanya tak mereka kenapa item ketiga tu terlalu bermasalah sedangkan 4 lain tu telah selesai? Sebab pelajar ni dia confuse sama ada nak anak panah tu sebab anak panah tu menunjukkan pergerakan elektron. Elektron tu bergerak daripada mana nak ke mana. So bila dia sepatutnya dalam pemutusan molekul anak panah tu mesti daripada covalent bond kepada atom yang akan ambil elektron tu. Jadi pada bila dia tak jelas tu elektron tu bergerak pergi mana. So maksudnya dalam kepala tu dia dia menunjukkan anak panah tu dia tak faham anak panah tu menunjukkan pergerakan elektron sebenarnya. Yalah. Oh, sorry. Betul lah. Tapi I would say yang itu perlu further exploration why kenapa dan bagaimana. So cadangan penambahbaikan terhadap inilah intervensi tear and paste ya. Okay. Alright. Cuba tadi saya macam dengar puan sebut pedagogi. Ya. Ya, okey, boleh terangkan tak bagaimana kenapa munculnya perkataan pedagogi Okey, ni? pedagogi Dan dia sebenarnya pedagogi ni sebenarnya salah satu daripada kaedah pengajaran lah. Dia adik-beradik lah dengan hematologi, cybergogi semua tu kan. Betul. Jadi tapi pedagogi ni lebih kepada kolaborasi. Jadi bila kita buat aktiviti ni dalam berpasangan, jadi pelajar tersebut berkolaborasi antara satu sama lain. Lepas tu dia orang berkomunikasi, berkongsi idea. Jadi dia mencetus kepada komunikasi dua hal antara pelajar lah. Okay. Jadi pedagogi betul lah itu pedagogi tapi menjadi underlying teoris jugalah kan yang perlu explore lagi lah. Ya. Kan dia macam it cannot be macam sebenarnya. Ya, dia sebenarnya dekat pedagogi, duduk pedagogi pun boleh, dekat pedagogi pun boleh. Ya, betul. So all intervention ataupun all innovation kalau dia diperkuatkan lagi dengan all these theories it will be better tau rather than you say from pengalaman. From pengalaman it's betul worth tapi apa yang you ada adalah memang based on theories. But I can name a few things theories yang related to what you are inventing. Tapi those things are not mentioned. So probably moving forward, like in the future, in order to improve this intervention, then probably you could mention how these theories help with the development of the intervention. Understand? Faham? Alright. Terima kasih. Satu lagi. Okay. Sekejap je. Tak, ini bukan untuk Puan Zawiyah saya untuk ramai-ramai juga sebab saya rasa
Okey, kejap, jangan tekan ni. Okey. Tak ada, dia untuk semua. Sebab apa saya rasa kan? Sebab apabila kita lihat pembentangan-pembentangan ni semua, dia lebih kepada satu topik. Ya. Okey, bagus. Mulakan dengan satu topik dan ditambah dengan topik-topik lain dan kemudiannya dengan topik-topik yang banyak itu, okey, anda nanti akan capai satu perkara asas tau. Maknanya dalam banyak-banyak topik itu apa sebenarnya perkara asas yang patut para pelajar ada untuk dia dapat semua topik tu. Maknanya mungkin teknik ke, mungkin apa teori ke. Daripada pedagogical part itulah the asas one apa. Sebab ini semua benda lain. Intervention ni benda lain, tetapi sebenarnya semuanya berpasaskan satu benda yang perlu dicari. Okey, itu saja. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada pembentang yang kedua. Seterusnya dipersilakan Puan Nur Adila binti Muhammad Hasnan daripada Kolej Matrikulasi Kedah dengan tajuk kajiannya CFR Interactive Worksheet untuk meningkatkan pencapaian pelajar dalam topik keasidan kimia organik. Dipersilakan. Okay, Assalamualaikum selamat petang pada juri dan kepada semua. Okay, saya Nur Adilah binti Muhammad Hasnan daripada KMK. So tajuk saya adalah CFR Interactive Worksheet untuk meningkatkan pencapaian pelajar dalam topik keasidan kimia organik. Okay, untuk pendahuluan, kimia kita tahulah subjek wajib bagi aliran sains dan topik acidity pula adalah topik keasidan kimia organik membincangkan perbandingan keasidan antara sebatian karboksilik asid, alkohol dan juga fenol. Okay, menurut Niswan, West, Tabor dan Talenquer, dia kata kimia ni subjek yang sukar. Okay, penerangan fenomena kimia tidak hanya melibatkan konsep dan model sahaja, malah cara penyampaian dan penerimaan juga adalah daripada perspektif yang berbeza. Adnan Ayub et al. Dan Hanifah Mahad et al. Berkata, guru perlu kreatif dan berinovasi untuk mengubah teknik PDP kerana ia merupakan salah satu langkah penting untuk penyampaian ilmu yang berkesan. Kemudian, pengalaman mengajar, kami terdiri daripada 4 orang pensyarah kimia yang mempunyai pengalaman mengajar lebih dari 10 tahun. Kenapa kajian ini penting? Kajian ini penting kerana dia diwujudkan kerana berlaku masalah pelajar dalam topik pembelajaran keasidan dan kajian ini menggabungkan kaedah teknik PDP dan teknologi digital untuk menghasilkan PDP yang lebih berkesan sekaligus meningkatkan pencapaian pelajar. Okey, kemudian yang kami gunakan adalah kajian tindakan Lewin. Okey, ini adalah refleksi kumpulan kami. Dari sudut pensyarah, kami dapati pelajar gagal menyusun tertib keasidan dengan tepat. Daripada ujian diagnostik, pelajar gagal memberi penerangan acidity dengan tepat dan dilihat kurang berminat untuk menyelesaikan soalan berbentuk penerangan. Dari sudut pelajar, bila kami membuat pemerhatian, pelajar bila dia datang kepada soalan persamaan atau soalan-soalan calculation dia akan buat. Tapi bila sampai kepada soalan explanation dia akan skip. So bila ditanya kenapa skip soalan explanation ni, nantilah madam, kemudianlah kami akan buat ke belakang lah macam tu kan. So menunjukkan dia tidak bermotivasi. Untuk dari segi pembelajaran bermakna, kami memilih teknik pembelajaran blended learning iaitu bersemuka dan tidak bersemuka di mana kemahiran digital adalah perlu dikuasai. Fokus kajian dan isu keprihatinan yang pertama disebabkan oleh markah kuis yang masih rendah dan juga daripada laporan kerja calon yang menyatakan pelajar berjaya susun tertib keasidan tetapi gagal memberi penjelasan dengan tepat. Selain itu, kaedah PDP yang sedia ada hanya melibatkan lembaran kertas saja dan tidak ada lagi lah teknik untuk di kolej kami lah, belum ada lagi teknik digital yang digunakan.
Objektif kami yang pertama, pelajar dapat menyusun tertib keasidan kimia organik dengan tepat, dan yang kedua, pelajar dapat meningkatkan pencapaian mereka dalam topik keasidan kimia organik. Kumpulan sasaran adalah dan yang gagal ujian diagnostik tadi, iaitu pelajar modul 3, 15 orang pelajar. Okey, ini adalah pengumpulan data awal, iaitu makluman daripada ujian diagnostik. Sebelum kami memilih untuk buat kaedah ini, kami buat dulu kuis topik acidity. So didapati 67% gagal, dia gagal susun dan dia gagal explain. Kemudian kami buat lagi maklum balas soal selidik pelajar. So dalam tu kami buatlah beberapa soalan ringkas. So didapati 80% tak boleh jawab tertib ini dan juga explanation dia. Dan kami minta cadangan dalam tu buat kepada section terbuka tu dalam Google Form tu kan. So apa cadangan yang awak mahukan untuk kaedah ini? So antara yang dicadangkan dia adalah student kata kami nak isi tempat kosong sebab bila kita jawab soalan acidity dia ada keyword-keyword dia. Dan explanation dia pun hampir sama je untuk setiap soalan kan. So dia minta nak isi tempat kosong. Ada yang kata bagi skema teruslah madam, kami salin kan. Macam itulah student kan. Lepas tu ada yang kata madam bagi latihan banyak. So dia minta latihan. Ada yang kata madam soal objektif boleh ke? Tapi objektif dia susah lah sebab kita nak explain kan. So ini antara dapatan awal dia lah. Okey, daripada dapatan itu, apa yang kami buat adalah disebabkan dia suka nak explain, so kami cipta kaedah CFR. CFR ni sebenarnya dia adalah tabel jawapan. Okey, C untuk compare, F factor, R reason. So compare tu kami pilihlah beberapa compound. So dia akan pilih carboxylic acid, phenol pula, phenol, etanoic, ethanol. So dia letak dalam satu ruang. Ruang ni lah kan. Kemudian apa factor? Faktor yang mempengaruhi dia. Kemudian apa reason awak nak bagi at the end, the conclusion, susun tertib tadi dan explain dengan lebih baik. So teknik dia adalah teknik compare, factor dan reason. Okey. Kemudian kami buatlah pelaksanaan, kami pakai worksheet biasa, lembaran kerja tu. Okey. Kemudian pergi kepada activity check, buatlah ujian 1 dan soal selidik. Kemudian action, bahagian cadangan penambahbaikan. So kami berbincang melihat kepada jawapan pelajar. So, apa yang pelajar mahukan adalah latihan berterusan. Okey, kalau latihan berterusan, kita nak prepare worksheet ni banyaklah kan. Nak kena prepare, nak kena photostat dan sebagainya. So, apa yang kami buat adalah kami merancang interaktif worksheet secara digital. Maka kami laksanakanlah interaksi worksheet tersebut. So, ini adalah contoh dia. Okey. So, ini adalah dalam bentuk table, worksheet biasa. Kemudian kami digitalkan di mana pelajar hanya perlu drag and drop ke dalam kotak tu. Kaedah drag and drop lah. Bila dia drag semua tu, kalau yang dia dapat jawapan hijau, maksudnya betul. Kalau dia drag dapat merah, salah. Dia boleh tekan check button. Tak pakai talkworksheet.com. So dia boleh drag and drop. So dia boleh check jawapan sendiri. So dia menggalakkan lagi pembelajaran di luar kelas lah. Apa yang dalam kelas tu dah ada, di bilik dia boleh buat lagi tambahan dengan menggunakan interaktif worksheet. Okay, ini adalah analisis data. So kalau kita tengok dekat sini, skor ujian 1 dan 2 berlaku peningkatan min daripada 5 ke 9. So dia meningkatlah. Kalau kita ikut analisis skor, ikut pencapaian, tak ada lagi pelajar kategori lemah dan didominasi oleh pelajar kategori cemerlang. Okey, berikut adalah soal selidik bagi kitaran 1 dan 2. Kami ambil 4 aspek ni lah. Okey. Yang pertama, masa kita check untuk kitaran 1, CFR worksheet, compare dengan interaktif worksheet, pelajar masih kata kesukaran tu adalah sama saja. Okey, dia masih sama. Cuma bila kita compare dari segi minat dan motivasi terhadap pembelajaran topik keasidan daripada 80% dah meningkat kepada 100%. Maksudnya pelajar suka aktiviti digital tadi. Okey. Dan dari segi kaedah, iaitu kaedah compare, factor and reason, pelajar setuju bahawa dia mudahlah untuk dia compare dan dia letakkan maklumat-maklumat dalam kotak. Okay, dari segi mesra pengguna, meningkat 60% di mana pelajar suka sebab dia boleh belajar sendiri dalam luar kelas. Di luar kelas. Okay, dari segi refleksi, pelajar dilihat lebih bermotivasi,
lebih berminat untuk menjawab soalan tersebut dan disokong oleh Nur Adilah dan Lim ni. Dia kata penggunaan teknologi memberi kesan yang positif dalam pembelajaran kerana menggunakan masa yang terluang. Dari segi penyelidik, kami haruslah sentiasa memperoleh ilmu kami. Dari segi organisasi, kecemerlangan pelajar adalah kecemerlangan kepada organisasi. Refleksi keseluruhan, dari segi kekuatan, kami berjaya menarik minat pelajar. Kami telah meningkatkan skor pencapaian pelajar dan berjaya menghasilkan satu produk inovasi yang baru digital tadilah. Dari segi kelemahan, interaktif worksheet ni, dia ada pautan-pautan luar. So, bila kita klik kat sini, mungkin dia ada pop-up iklan macam itulah. So, itu kelemahan dalam sistem itu sendiri. Penambahbaikan yang kami akan buat adalah kami tambahkan kepelbagaian soalan dalam interaktif worksheet itu, atau kami boleh gunakan interaktif worksheet itu untuk bukan subjek lain, untuk topik-topik yang lain. Dan kaedah CFR itu sendiri boleh digunakan untuk benda-benda lain juga. Kalau kita bincang tentang intermolecular forces ke, kita masih lagi boleh gunakan C, F dan R tu. Okey, kesimpulannya, kajian yang dijalankan ini berjaya menghasilkan dapatan positif untuk menangani masalah pelajar dalam topik keasidan. 100% pelajar dapat menyusun tertib keasidan melalui peningkatan markah tadi. 100% pelajar dapat meningkatkan pencapaian mereka dalam topik keasidan kimia organik. Dari segi maklum balas, 100% pelajar berpendapat kaedah CFR itu berkesan. Dan CFR ini adalah selari dengan tema convention, di mana kita menyediakan satu kaedah yang pelajar boleh gunakan pada subjek, bukan subjek lain, pada topik-topik yang lain juga. Okey, dan maka dia, pada saya dan kumpulan kami, dia sangat menepati tema convention kali ini. Sekian, terima kasih. Macam mana belum start ni? Alright, thank you. Sebab dah dekat 6.30 ya, jadi keep it short. Saya just nak tanya, kenapa daripada CFR worksheet lepas tu ditambah baik ke CFR interactive worksheet? Okey, kerana pada kitaran yang pertama tadi pelajar dah buat kan. Pada kitaran yang kedua, pelajar sukakan aktiviti tu lah, dia nak perbanyakkan soalan tu. Kalau dalam kelas, perjumpaan tu mungkin terhad. Jadi kami nak memperbanyakkan latihan-latihan itu, maka kami buatlah interactive worksheet. Jadi memang masa guna worksheet, CFR worksheet tu tak ada masalah lah? Tak ada masalah. Tak ada. Tak ada masalah. Maksudnya tak ada masalah, tapi of course you nak further improve ya, jadi baguslah. Okey, baik, tak perlu ada masalah. Okey. Alright, itu saja. Okey, terima kasih Puan Nur Adilah. Okey, this is just out of curiosity. Apabila kita mengajar sains lah ya, okay, maybe chemistry atau biology, ada ditekankan tidak berkenaan dengan aras pemikiran belum taksonomi. Maknanya, contoh ya, sebab bila kita sediakan soalan-soalan, ada tak soalan, okey, ini soalan mudah, ini soalan susah sikit, ini soalan kebat katakan. So di dalam subjek ataupun dalam topik-topik yang kita ajar tu, terdapat tak kepentingan untuk menyusun kerja mungkin daripada mudah kepada sukar, supaya pelajar tu mungkin dapat perkara yang paling asas pun mungkin dia tak ingat atau tak tahu. Jadi soalan itu ataupun latihan itu membantu mereka untuk mengatasi masalah mungkin fakta dulu, kemudian just out of curiosity lah. Pada mulanya kami ajar macam biasalah. Dia akan ajar perkenalkan dulu apa itu asid, apa itu, macam mana kita nak tahu siapa lebih, siapa kurang, siapa nak putus, macam tu kan. Benda tu secara teorinya ada, daripada mula sampai ke habis tu ada secara teori. Tetapi kalau disebabkan soalan ini untuk dari segi silibus, dia adalah kategori C3, C4, explain tu. Sebab explain ni pelajar dia tak suka buat, walaupun dia nak mengingat keyword-keyword tu dia rasa sukar dan dia tak berapa faham konsep. Konsep tu kami dah explain daripada awal lah. Lepas itu baru kami kata, okey, sekarang kita cuba kaedah CFR. Awak sebab soalan dia akan minta explain kenapa carboxylic acid lebih berasid daripada phenol, contoh kan. So untuk memberi explanation tu, pelajar kena tahu membandingkan awak sedang membandingkan apa dengan apa. Apa faktor dia, apa reason dia. So pada kami dari segi step pertama adalah awak cari dulu apa, kemudian apakah faktor dia, apakah reason dia. Itu adalah tingkat kepada kami punya susunan
taksonomi dia lah. Cuma cadangan lah ya, untuk bukan kegunaan pelajar anda sahaja, maknanya untuk pelajar keseluruhan, sebab mereka belajar juga. Jadi kita tak tahu di mana masalah mereka. Mungkin masalahnya daripada awal yang mana tidak diketahui oleh guru mereka. Jadi mungkin dengan bila you buat, sebab dia live worksheet ni kan, jadi like is actually you can sebarluaskan dia. Jadi mungkin jikalaulah untuk membuat satu inovasi lah kiranya, sediakan yang daripada asas supaya ada banyak tingkat. Saya faham yang disebut C3 dan C4 tu, tetapi manalah tahu kod-kod yang menjadi satu rujukan untuk guru-guru lain mengajar para pelajar yang memang sangat lemah even from the very beginning. Jadi just cadangan lah. Itu. Saya terima cadangan tu. Tak apa, tak terima pun tak apa. Saya terima. Okey. Dah. Tak nak tinggal. Dah habis dah ni. Terima kasih semua. Terima kasih diucapkan kepada pembentang yang ketiga dan juga yang terakhir untuk sesi selari bagi kategori penyelidikan. Para pembentang, para juri dan seterusnya hadirin sekalian, dialu-alukan kehadiran Tuan Muhammad Mahyudin bin Muhammad Nordin, Pengarah Kolej Matrikulasi Labuan, serta Encik Nur Azman bin Samit, Ketua Jabatan Pengurusan Pelajar Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan. Sebentar tadi berakhirnya sesi pembentangan selari 7 bagi kategori penyelidikan. Banyak ilmu yang baru kita perolehi pada hari ini. Semoga setiap kumpulan beroleh kejayaan. Terima kasih diucapkan kepada semua kumpulan dan terima kasih juga kepada para juri. Sebagai tanda perhargaan akan disampaikan sijil kepada para pembentang. Untuk itu dipersilakan yang berusaha Tuan Muhammad Mahyudin bin Muhammad Nordin, Pengarah